Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada adik-adik pelajar dan tahniah cikgu ucapkan kerana terpilih sebagai peserta PRS Bongsu. Okey, tajuk cikgu yang slot yang diberi kepada cikgu iaitu slot berkaitan ceramah awal remaja. Okey, siapa itu remaja? Okey. Okey, tengok dulu. Okey. Saya tunjuk siapa itu remaja. Okey, tempoh peralihan zaman kanak-kanak ke alam remaja di antara umur 10 tahun hingga 19 tahun. 25% penduduk dunia terdiri daripada kalangan remaja. Okey, remaja dan perubahan. Cikgu akan mengupas dengan lebih lanjut berkaitan dari segi perubahan fizikal, perubahan emosi dan perubahan psikososial. Okey. Okey, perubahan fizikal di antara remaja perempuan dan remaja lelaki. Kalau adik-adik tengok gambar di slide ini, boleh tengok begitu ketara sekali antara perbezaan antara remaja lelaki dan remaja perempuan. Biasanya remaja perempuan lebih cepat ketinggiannya berbanding lelaki. Okey, next slide. Okey, sebentar selalu organ pembiakan remaja perempuan. Okey, ini sistem reproduktif perempuan lah ya. Dia ada fallopian, ovary. Ni ovary. Fallopian, ovary, pembukaan bentuk corong ketiak fallopian. Ini yang dalam ni adalah ovum. Ovum kita perempuan. Kita lalu saja. Okey. Remaja perempuan kalau kita tengok cikgu pecahkan kepada beberapa tahap umur. Kita mula tengok daripada umur 9 ke 10 tahun. Okey, di mana tulang punggung mula membesar, lemak akan membentuk badan, paha, dada dan puting susu. Okey, pecahan kedua pula iaitu umur 11 hingga 12 tahun. Puting susu bertambah besar. Kawasan ari-ari mula ditumbuhi bulu lah. Kawasan ari-ari itu bermaksud kata kawasan di paras pinggang ke bawah, itu kawasan kemaluan kamu. Okey. Okey, pecahan ketiga, umur 12 ke 14 tahun. Ketinggian bertambah dengan pesat. Pusingan haid mulai tetap dan kebolehan melahirkan zuriat. Okey. Kebolehan untuk melahirkan zuriat ni adik-adik kena faham bila mana remaja perempuan yang telah didatangi haid, iaitu dah mencapai akhir balik, dia boleh untuk melahirkan zuriat jika berlakunya proses proses persetubuhan lah. Tapi itulah kita bila mana remaja adik-adik perempuan dah mulai kedatangan haid, kena jaga betul-betul lah. Okey, mula bentuk tubuh badan, buah dada makin membesar, pinggang pun nampak ramping dan punggung pun mulai melebar. Organ-organ pembiakan dalaman pun mulai membesar. Okey, itu remaja perempuan yang antara umur 12 hingga 14 tahun. Okey, ini gambar sekali lalu perubahan anggota tubuh badan remaja perempuan. Yang cikgu terang tadi di awal-awal tadi, ikut pecahan umur tadi, alami proses ketinggian dan berat badan yang kian bertambah, buah dada makin besar, emosi yang pelbagai. Emosi yang pelbagai ni macam-macam lah. Kan? Okay. Punggung pun kian melebar, pertumbuhan bulu di kawasan ari. Yang ni cumalah kerangan saja, tapi ini cuma cikgu letakkan gambar ni untuk menunjukkan bahawa adanya perubahan anggota tubuh badan remaja perempuan. Okey, adik-adik jangan pula fikir gambar lucah ya. Sekali lagi adik-adik ingat cikgu pula bagi gambar lucah pula benda ni. Ini bukan lucah. Tapi untuk satu benda yang kamu kena tahu. Okey, next. Remaja perempuan umur 15 hingga 17 tahun. Okey, tubuh badan mulai terbentuk sebagai wanita. Okey, wanita macam awak kamu kan. Suara mula merdu. Betul dah ada kemunculan jerawat. Ketinggian mungkin lagi dia tidak akan alami ketinggian lah. Mungkin dia dah slow down sikit kan. Okey. Protein seksual yang ada pada peringkat awal. Okey. Okey, itu bab remaja perempuan. Okey, pecahan umur seterusnya bagi remaja perempuan.
Okey, persediaan pada umur 18 ke 22 tahun ni persediaan ke arah dewasa lah. Dia dah nak ke arah dewasa. Tekanan darah dan gupan bertambah seperti orang dewasa. Okey, tekanan darah. Ketinggian mulai berhenti pada usia 18 tahun. Okey, adik-adik perempuan, remaja perempuan kena faham. Ketinggian kita takkan selepas berumur tu dia takkan tinggi dah. Kalau kata tinggi dekat 157 je lah. Macam cikgu 157 inci. Letak ni tak apa tu dia tak tinggi dah. Dia tak petok, dia tak bonsai dah. Kalau setakat bonsai 150 inci, 150 inci je lah. Dia takkan naik dah lepas umur 18 tahun. Potensi seksual bertambah sedikit demi sedikit. Okey. Okey, height dan under. Bila mana remaja perempuan dan cikgu percaya adik-adik PRS yang berada dalam program kita pada hari ini, cikgu percaya majoriti biasanya memang mungkin dah didatangi haid. Okey, kitaran haid ni berlaku kira-kira 28 hingga 30 hari sekali. Pusingan dia. Okey, tempoh haid antara 3 hingga 7 hari. Okey, haid adalah pembuangan mukus ataupun serpihan-serpihan sel dan darah. Okey, tiap kali anda datang haid, catatkan tarikh kedatangan haid. Haid dikira mulai hari pertama hingga berlakunya pengeluaran haid. Okey, gunakan tuala wanita yang bersesuaian. Maksudnya, bila cikgu kata gunakan tuala wanita yang bersesuaian, maksud kata kalau di pasaran ni, kalau kamu biasa ikut mak kamu ke supermarket, pergi Tesco ke, pergi Maidin ke, tak kisahlah mana-mana pun, biasanya di supermarket tu akan ada pelbagai jenis tuala wanita. Tuala wanita yang kamu gunakan untuk kamu pakai lah. Ada yang jenis wing, ada yang jenis tak wing, semua tu ada. Jadinya pakailah jenis yang ada wing, yang ada sayap tu, yang supaya boleh dilekatkan dekat awak punya slot dalam tu. Dan tuala wanita pun untuk pengetahuan adik-adik semua, ada jenis yang maxi, ada jenis slim. Itu bergantung bagaimana aliran darah haid kamu setiap bulan. Hanya kamu saja yang tahu aliran darah haid kamu tu banyak ke, sikit ke, atau sederhana apa, ataupun macam-macam lah, terpulang. Hanya kamu saja yang tahu tubuh badan kamu macam mana. Macam cikgu, aliran haidnya tak banyak, jadi cikgu biasa pakai yang jenis, orang kata jenis okey, kalau macam yang cikgu kata tadi kan, tuala wanita ni, ini ada salah satu jenama tuala wanita lip breast. Jenama lip breast lah cikgu pakai, dia baru beli kat Maidin kemarin. Okey, kalau kamu tengok plastik tu, okey, ni dia ada tulis situ slim wing. Dia ada slim wing. Pakailah yang ada wing. Wing tu dia kata macam sayap lah kan, senang nak pakai dekat slot dalam kamu. Ikutlah macam mana aliran haid kamu. Itu bab tuala wanita. Okey, bila mana adik-adik bila waktu masuk nak mandi, pastikan kamu cuci tuala wanita yang telah digunakan dan membalutnya sebelum membuangnya ke dalam tong sampah. Untuk adik-adik PRS remaja perempuan yang Muslim, kita kena ingat, kita kena percaya, kalau kata kita tak basuh benda tu dengan elok, sebelum dibuang ke dalam tong sampah, kamu kena ingat lah, mungkin jin. Kalau Islam, kita percaya jin tu akan jilat awak punya darah haid yang berada di tuala wanita tu. Itu sebab tiap kali bila awak masuk ke bilik air nak mandi, tolong cuci dulu tuala wanita tu sehingga keluar dia punya darah tu, barulah balut sebelum membuangnya ke dalam tong sampah. Okey, yang tu bab tentang tuala wanita tu. Dan bila tuala wanita ni pakai tu, seeloknya dalam sehari tu tukarlah 2-3 kali. Jangan pula sehari tu pakai dari pagi sampai ke malam tu. Tak boleh. Yang tu dia akan menyebabkan bakteria di kawasan kemaluan kamu. Okey? Jaga kebersihan diri semasa haid bagi mengelakkan jangkitan kuman. Okey, ini pula untuk tempat tidur. Cikgu nak ingatkan untuk adik-adik remaja PRS perempuan, elak berkongsi tempat tidur dengan anggota keluarga yang berlainan jantina. Maksudnya apa? Maksudnya yang berlainan dengan jantina kita lah. Maksudnya lelaki. Tak boleh lah. Nak pergi tidur dengan abang ke, adik kita yang satu bilik.
Tak boleh. Bila mana remaja perempuan yang dah orang kata dah besar lah, dah istilah yang sebenarnya besar. Okey, dah my haid tu kena berpisah tempat tidur lah daripada anggota keluarga yang berlainan jantina. Even ayah kita sendiri pun, kita tak boleh nak pergi tidur satu bilik dengan mak ayah kita. Okey? Yang tu. Kemudian, okay, awas jangan terperangkap ini. Ini cikgu nak ingatkan pada adik-adik remaja perempuan. Lindung diri dari orang-orang yang bersikap nak meraba badan, terutama ala sulit. Jangan. Okey, memaksa menanggalkan baju. Kut-kut lah sekali orang tarik kamu masuk bilik ke apa, dia suruh paksa buang baju. Jangan, tak boleh. Jemput anak ke bilik tidur, tak boleh. Mendedahkan organ pembiakan seksnya. Kut kalau jumpa orang tengah jalan, biasanya orang gila lah kan. Tiba-tiba dia buka senang, dia tunjuk kat benda kemaluan dia pada kamu. Tak boleh lah benda tu. Yang tu cepat-cepat lari lah. Okey, cikgu suka ingatkan pada adik-adik remaja perempuan, awak kena ingat sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Jangan sesekali benarkan orang lelaki, ayah kamu ke abang kamu main duk pegang, duk raba kita ni. Bahagian kita punya dada, bahagian dari dada sampai ke paras bawah ke lutut. Jangan duk bagi orang pegang kita. Perempuan. Okey? Yang tu kena faham. Okey, tadi dah kita cikgu sembang bab remaja perempuan. Hari ini sekarang cikgu nak terangkan pula bab remaja lelaki. Memandangkan peserta PRS bongsu kita pada program ini, cikgu dapat tahu ada 27 peserta lelaki. Jadinya kita teranglah juga bab peserta bab yang lelaki ni. Jadinya adik-adik perempuan janganlah tersipu-sipu malu, adik lelaki pun janganlah tersipu-sipu malu. Ini benda biasa saja. Sebagai tujuan pendidikan, cikgu kena terang dan kamu kena tahu. Okey, ini gambar sepintas lalu organ pembiakan lelaki. Dia ada punit kencing, dia ada kelenjar prostat, dia ada ductus sperma, dia ada urethra, testis. Testis tu orang kata dah buah keranduk lah. Zakar yang panjang tu, scrotum dan sebagainya lah. Yang ni kamu akan, bila naik menengah nanti, kamu akan belajar dengan lebih mendalam. Untuk tujuan ceramah awal remaja bagi program PRS bongsu ni, cikgu hanya sentuh sepintas lalu sahaja berkaitan organ pembiakan lelaki. Okey, remaja lelaki pun macam mana tadi slide dengan remaja perempuan ada pecahan umur, lelaki pun ada juga pecahan umurnya untuk slide cikgu. Kalau umur 10 ke 12 tahun tu kemunculan bulu bertelur ketiak dan kemaluan. Bulu-bulu ketiak tu macam juga remaja perempuan, remaja lelaki pun tidak ketinggalan adanya bulu-bulu ketiak dan kemaluan. Cek tengok ada tak ada. Jangan duk cek law ni juga. Sekali lagi habis program cek. Okey, pecahan kedua. Umur 13 hingga 15 tahun. Okey, ketinggian bertambah perlahan-lahan. Ada ketumbuhan buah halko kan. Keluaran air mani tidak berlaku tanpa bantuan psikologi atau tekanan seksual atau mimpi. Yang ini cikgu nak terang macam mana ya? Okey, tak apa cikgu terang lagi. Okey, dada membesar, punggung kecil. Organ pembiakan mula membesar lah. Okey, organ pembiakan tu maksud cikgu bahagian kemaluan pelajar lelaki lah, remaja lelaki. Alright. Kita tengok. Okey, pelajar lelaki ni dia special sikit. Dia mengalami wet dream ataupun mimpi basah. Apabila berlaku proses akhir balik. Okey. Wet dream ni adalah satu keadaan di mana seluar anda akan menjadi basah semasa tidur akibat pengeluaran sperma. Pengeluaran sperma tu daripada alat kemaluan kamu lah. Wet dream adalah simbol kelakian pada peringkat remaja. Right? Okey, ini gambar perubahan kedewasaan remaja lelaki. Suara dah jadi garang. Kalau dulu duk jerit wait lah, bila dia kata akhir balik, dia dah alami mimpi basah, wet dream tu, suara pun dia automatik jadi garang. Hoi, bapa hoi. Hoi, anak mana mat? Lagu tu lah cerita dia. Anggota badan cepat membesar. Dah ada mungkin ada bidang, ketinggian pun mungkin bertambah. Kalau dulu petot, bonsai orang nak panggil, lah ni dah tinggi galah jadi hantu galah. Pertumbuhan misai. Kat itu gambar ada misai tu. Lepas tu, bulu tumbuh di sekeliling organ seks. Maksud kata di kawasan kemaluan kamu lah. Buah zakar juga mula membesar.
itu sepintas lalu bab remaja lelaki. Okey, pecahan yang seterusnya itu umur 16 ke 18 tahun. Tubuh badan mulai berbentuk macam lelaki dewasa, macam gamak kan. Gamak ni dah ni okey, dah ada apa tu, janggut lah apa. Janggut lah tu. Suara bertambah gara dan jawab pun mulai tumbuh. Seperti mana remaja perempuan, remaja lelaki juga tidak terlepas daripada mengalami jerawat. Bulu-bulu tumbuh, misai, janggut, jambang mula tumbuh. Okey, potensi seksual yang ada. Ketinggian tahun start, Cik ulang saja tadi daripada slide tadi. Okey, pecahan seterusnya. Bila umur 19 ke 23 tahun, persediaan ke alam dewasa. Potensi seksual bertambah sedikit demi sedikit. Tekanan darah dan degupan jantung pun bertambah dudak. Lebih kurang lagu itulah. Ketinggian akan berhenti pada umur 19 tahun. Mungkin slide cikgu ni terlindung dengan video cikgu ni. Pada umur 19 tahun. Okey. Untuk remaja lelaki, bagaimana nak jaga organ pembiakan saya? Okey. Mencuci organ sulit setiap kali anda membuang air kecil. Okey, ataupun air besar lah. Jangan tahu buka semak pergi spray je. Setengah kadang-kadang tu ada yang lelaki dewasa kadang-kadang. Kalau dia lalu ikut highway, dia spray je ikut dan. Dia buka, dia spray. Kena cuci ya, kita orang Islam. Kalau ada remaja PRS yang Islam dalam program ni, kena ingat kita setiap kali buang air kecil ke buang air besar, tetap kena cuci dengan secuci-cucinya. Tukar seluar dalam jika didapati kotor. Okey, lepas kita keluar toilet, sama ada remaja lelaki ataupun remaja perempuan, cuci tangan setiap kali pergi ke tandas bagi elakkan penyakit dan jangkitan kuman. Okey, tempat tidur. Okey, tempat tidur ni sebagaimana tadi pesanan pada pelajar remaja perempuan tadi, cikgu suka ingatkan juga untuk remaja lelaki juga. Elakkan berkongsi tempat tidur dengan anggota keluarga yang berlawanan jantina. Kakak ataupun adik perempuan. Okey, macam mana cikgu pesan tadi pada remaja perempuan, remaja lelaki pun kena harus pisahkan tempat tidur. Jangan pula duk campur ikut dan saja, tak boleh. Once you dah orang kata mencapai umur baligh, you dah capai mimpi basah, you kena berpisah tempat tidur lah. Okey? Yang tu kena faham. Okey, untuk remaja lelaki dan perempuan, kawal diri anda, ini pesanan cikgu. Kawal emosi anda yang keterlaluan, kadang-kadang tu kita rajin jebal lah, kita rajin marah lah, rajin nak bergaduh dengan orang lah, duk rajin bergaduh dengan kawan biasanya. Mak hijau, mak koko. Lagu tu lah, yang tu kan emosinya tak stabil. Okey, jauhi daripada terjebak dengan masalah sosial. Masalah sosial ni maksud kata bercampur dengan budak-budak yang mungkin nakal, yang terlibat dengan masalah rempit, yang terlibat dengan masalah dengan dadah. Okey, cikgu ingatkan, jangan sekali-kali terlibat dengan masalah sosial tersebut. Jauhi kawan-kawan yang mengajak anda melakukan kegiatan tidak bermoral. Okey? Janganlah kalau kata kawan-kawan ajak, jom ni kita pergi tengok rempit ke apa. Cikgu tahu walaupun sekolah rendah ada dah yang memang mungkin terlibat dengan kata naik motor laju-laju, duk atas batas-batas ya, res, jom. Mula dah. Jangan. Nahi. Libatkan diri dalam program keagamaan lah. Pilih masjid, apa tu, pok pergi masjid ke, pilih solat jemaah masjid. Okey, tak kisahlah kamu tu ikut keagamaan masing-masing lah. Mungkin ada yang Chinese, cikgu fahamkan, ada yang dari SJK, Tamil pun, tapi cikgu tak pasti sama ada PRS remaja perempuan ataupun remaja lelaki yang terlibat dalam program ni. Okey, ikutlah keagamaan, agama masing-masing lah, pergi masjid ke, pergi tokong ke, pergi mana lah ya, pandai-pandai lah ya. Okey, perubahan emosi dan psikologi. Okey, biasanya remaja ni dia akan alami moodiness disebabkan oleh paras perubahan estrogen bagi perempuan dan testosteron bagi lelaki. Okey, dia mudah rasa terusik, murung, cuai. Cuai ni dalam bahasa yang paling mudah, dia cemerkak. Ataupun orang kata, hang lak-lak lah. Itulah maksud dia cuai. Memberontak dan sebagainya. Memberontak ni maksud kata tak boleh nak tegur ajak. Dia nak marah saja, dia nak berontak saja. Ataupun nak tinggal set nak pergi dia tak mau. Ataupun
mak tu bagi layan lebih kat adik. Oh, dia tak boleh, dia bagi dia. Dia kata, oh, mak pilih kasih, tak boleh. Dia memberontak buat macam lah, pinggan pecah ke, buat pilihan pinggan pecah ke. Ataupun jalan dalam rumah tu, kalau kata rumah tu lantai papan, jalan sampai mengentak kaki. Memberontak lah tu. Okey, suka menyendiri dan berkurung dalam bilik. Okey, bagi remaja yang suka menyendiri dan berkurung dalam bilik ni, tidak bagus ya sebenarnya. Tak bagus. Okey. Merasa malu dan keliru dengan perubahan diri sendiri. Merasa ingin tahu tentang seks dan mudah jatuh cinta. Mudah lah. Mudah tu M cikgu hilang. Mudah jatuh cinta. Okey, tidak suka dikongkong di bapa. Mak pak tegur sikit tak boleh. Maksud kata, ayah ni, mak ni kontrol lah. Itulah perubahan emosi dan psikologi anak remaja. Okey, slide cikgu pun dah tak banyak dah. Tinggal sikit je lagi dan 2 slide lagi. Okey, ini kecederaan emosi. Biasanya remaja dia tidak akan lari daripada mengalami kecederaan emosi. Okey, contoh-contoh kecederaan emosi seperti rasa tak dihargai. Okey, macam dia kata mak tak sayang kat dia lah. Wah, tu mak tu dah bagi macam-macam kat anak tu. Tapi dia rasa, mak tak hargai, ayah tak sayang, pak tak sayang. Itulah kecederaan emosi remaja. Sedih keterlaluan, tupai yang kita bela pun mati. Oh, dia gelak, dia teriak, dia ria guling-guling. Oh, dia punya sedih lampau-lampau lah. Kalau ataupun dia punya si kucing comel, Oyen. Kena langgar adik apa tu, apa kereta ke. Oh, dia teriak tak mama, dia teriak berkabung 7 hari 7 malam sebab sedih keterlaluan. Okey, dia tak suka aktiviti sosial. Lepas tu orang api lah petang-petang main bola ke apa. Dia tak mau, dia suka menyendiri, tak mau. Okey? Okey, ada lagi kecederaan emosi contoh dia. Tidak menyiapkan tugasan sekolah. Cikgu-cikgu bagi kerja sekolah tak buat. Kan sebab apa? Dia kali main handphone, tengok game, tengok BTS. Itulah masalah remaja. Kecederaan emosi. Lepas tu tak dapat bekerjasama dalam kumpulan. Bila tugasan cikgu buat bagi tugasan kumpulan, lah ni dah pandemik, tak ada lah persekolah secara temu muka untuk buat aktiviti kumpulan. Kalau kata persekolah secara temu muka ada aktiviti kumpulan, dia tak boleh bekerjasama dalam kumpulan. Sebab apa? Duk gaduh, duk kata mak hijau, pak angkoko. Tak boleh bekerjasama. Kalau jumpa apa? Kalih kok ni. Tak mau. Yang itulah kecederaan emosi remaja. Lepas tu dia hilang rasa seronok. Itulah antara contoh kecederaan emosi yang remaja lalui. Itulah alam remaja. Okey, sebagai rumusannya adik-adik, zaman remaja ni banyak cabaran dia. Okey, banyak perubahan yang mesti ditangani dengan bijak dan berhikmah. Okey, kamu kena bijak memilih rakan yang baik, tingkah laku yang baik, tingkah laku dan memperunjukkan atau pertanyaan kepada orang dewasa seperti guru dan juga ibu bapa jika terdapat sebarang masalah. Okey, kalau kamu rasa kawan tu pelik aja, kalau kawan tu isap okok pelik saja, janganlah diikut dia. Sebab remaja ni kena pilih kawan yang betul. Okey, kamu ni perlukan bimbingan dan contoh sejati. Jadinya kalau nampak kawan-kawan tu pelik-pelik aja, tanya pada guru, tanya mak ayah. Boleh ke kawan dengan dia? Okey? Okey, next slide. Okey, berhati-hatilah dalam pergaulan anda. Jaga maruah dengan harga diri, baik remaja perempuan ataupun remaja lelaki. Jaga maruah dan harga diri kamu tu elok-elok. Jaga nama baik keluarga. Jangan pergi sekolah duk gaduh dengan orang. Okey, berpegang teguh dengan ajaran agama, hargai usia muda anda. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.